Ayat yang ke-16, 17, 18, 19 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهد والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم علم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Okey, kemarin Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan kepada kita ni sambungan daripada kemarin. Allah kata, nak tak aku nak abad kepada hampa satu benda yang lebih baik daripada apa yang kamu duk teringin daripada dunia tu. Kan? Daripada wanita, daripada segala harta, segala mah perak, segala kuda, segala apa benda lah. Kan? Nak tak? Tentu kita nak kan? Maka Allah kata apa? Orang yang bertakwa Allah akan bagi kepada mereka berapa benda? Apa dia? Syurga. Allah bagi kepada mereka kekal di dalam syurga. Allah bagi kepada mereka tu isteri-isteri yang bersih. Dan Allah bagi kepada mereka apa dia? Yang paling besar sekali ialah keredaannya. No? Kemudian Allah dah bagi tahu kepada orang yang bertakwa akan dapat benda-benda tu. Kemudian Allah jelaskan siapakah yang dikatakan orang yang bertakwa yang dapat benda tu. Jadi Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang ke-16 ni, iaitulah orang yang bertakwa yang dapat benda-benda tu semua tu. Kita nak kena jadi macam ni lah ni. Kena cari jalan supaya boleh jadi macam ni. Iaitulah orang-orang yang berdoa. Yang berdoa. Apa dia kata dalam doa dia? Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Boleh pula dah doa hari tu pun tak ada nak buat amal lagi. Nah, boleh dah. Pendek yang ni. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Saya abang orang lagi nanti dia bagi tahu. No, doa ni elok kita baca waktu mana? Sebelum kita mari subuh tadi ni. Selagi dah abang dalam ayat yang ke-17 lagi. Doa ni baca waktu mana? Tak apa. No, ni dapatlah hari tu betul ada nak baca lagi mengah. Jangan duk buat dah semi-semi. Jangan duk buat semi-semi lah, buat bagi bersungguh baru dapat. Kan? Allahu akbar. Kemudian Allah kata apa? Apa maksud Rabbana innana amana, ya Tuhan kami beriman dengan kamu. Faghfir lana dhunubana, oleh kerana kami dah beriman dengan kamu, dosa-dosa kami hak lama-lama tu tersudah taruhlah. Ampunkanlah. No? Dan yang paling besar sekali dia, jauhkanlah kami daripada neraka sebab kami tak larat. Neraka kami tak dapat. Tak mau. Tak mau neraka. Kalau tak mau neraka syurga lah. No? Kemudian di samping kita berdoa tu, Allah Ta'ala nyatakan pula orang yang muttaqi ni dia ada beberapa ciri lagi. Apa dia? As-sabirin. Orang-orang yang sentiasa sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan di dalam meninggalkan larangan Allah. As-sabirin, orang sabar. As-sadiqin, orang yang betul-betul, orang yang benar pada dakwaan mereka, iman mereka.
Tadi dalam rakaat yang pertama tadi, ayat dalam surah Shaf kita baca tadi ni, lima taquluna ma la taf'alun, pasal apa hampa cakap benda yang hampa tak buat. Maknanya kalau kita bercakap benda yang kita tak buat, kita tak bolehlah masuk di kalangan as-sadiqin. Kalau kita nak masuk di kalangan as-sadiqin, maknanya apa yang kita ucapkan, yang tu kita kena buat. Apa yang kita lintas dalam hati, kita kena zahirkan. Tu baru nama as-sadiqin. No? Dua. Yang ketiganya al-qanitin, iaitu orang yang sentiasa patuh, sentiasa taat kepada arahan Allah. Allah suruh ya buatlah. Masuk Ramadan, puasa. Masuk waktu semayang, semayang. Kalau Allah Ta'ala suruh tutup aurat, kita jaga aurat. Allah Ta'ala suruh kita jaga suara kita, jaga suara kita. Allah Ta'ala suruh kita jaga harta kita, kita jaga harta kita. Allah Ta'ala suruh jaga benda yang halal, benda yang haram, kita jaga. Tu makna kita termasuk di kalangan al-qanitin. Mana yang taat, patuh kepada perintah dan larangan Allah. Tiga. Wal munfiqin, dan orang-orang yang rajin membelanjakan harta dia. No? Belanja harta pada benda-benda yang bermanfaat. Belanja harta pada benda-benda yang menguntungkan, yang mendatangkan faedah dunia dan akhirat. Atau al-munfiqin. Mana harta tak boleh duduk kerak, tak boleh duduk taruh saja. No, tak boleh duduk simpan saja. No? Kenapa? Kerana bila kita simpan, benda tu tak jadi rugi, tak boleh dimanfaatkan. Bila kita belanjakan, Allah Ta'ala akan ganti. Benda tu kita boleh manfaat dan Allah Ta'ala akan ganti. Harta di sisi Allah tu berlambak-lambak maya, tak suruh bimbang lah. Berlambak-lambak. Kita belanja ni, dia bagi kat lain pula. Cuma keyakinan kita kepada dia itu yang jadi masalah sikit. Kalau kebagian ni habis cuci, tak ada apa aku nak makan apa? Siapa yang jamin kita? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan bagi rezeki kepada kamu dan kepada anak-anak kamu. Allah Ta'ala jamin. 120 hari kita dalam perut mak kita, Allah Ta'ala dah tulis siap dah. Kalau rezeki kita habis, matilah kita. Cerita dah lagu tu. Kalau rezeki kita habis, mati cerita dah, no? Dan tu dah 1, 2, 3, 4, 5. Hak ni yang saya kata tadi ni, kita nak minta ampun kepada Allah Ta'ala ni waktu mana? Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon keampunan pada Allah Ta'ala di waktu sahur. Waktu sahur tu mana? Sebelum fajar lah. Jadi peluang bagi kita, bila kita jaga pagi, sebelum kita mari masjid, kita baca Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Baca. Kalau boleh sambil naik motor tu maya. Sambil naik motor mai masjid tu, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Senang. Senang maya. Buat benda Allah Ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit yang pertama apabila berlalunya sulusul lail, 1/3 malam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal min sa'ilin fa'u'tihi. Ada orang yang nak minta apa-apa, aku nak bagi ke dia. Kita tu duk buat apa maya? Lau mai dai ni, mai mi arai khap oi. Tak boleh fall pasal kita duduk lena kreh-kreh mangau. Allah Ta'ala tanya ni, siapa dia nak minta ni, aku nak bagi ni. Tapi kita duk buat apa man? Non je. Lau. Kita duk tidur kan, tak boleh fall lah. Allah tanya, siapa dia nak ni, aku nak bagi ni. Tak boleh. Nah, kemudian Allah tanya lagi, hal min da'in fa'astajibu lah. Ada orang yang nak berdoa, aku nak kabulkan doa dia. Kemudian Allah tanya lagi, hal min mustaghfirin fa'aghfir lah. Ada orang yang nak memohon keampunan, aku nak ampun ke dia. Banyak ada dosa kita maya. Berlama-lama dosa kita. Awak yang kita tak berasa kata kita berdosa, sehingga kita tak berasa nak minta ampun daripada Allah. Dan waktu yang paling sesuai kita mohon ampun daripada Allah Ta'ala ialah pada ketika sahur. Kerana Allah Ta'ala duduk tunggu. Siapa dia ni nak minta ampun ni? Siapa dia ni nak minta apa-apa? Siapa dia lah? No? Kalau kita sakit, kita sanggup beratuk di hospital,
Betul tak? Tapi Allah Ta'ala Maha Pemurah yang menyembuhkan kita pasal apa? Kita tak mau. Bukan kena beratok apa pun. Minta waktu tu. Kita jaga, kita ambil uduk, kita semayang sekurang-kurangnya paling malas pun 2 rakaat. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Banyak tu ya. Nah, terbaiknya 3 rakaat. Witir. Diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah witir di awal malam selepas Isyak, pernah witir di tengah-tengah malam, dan pernah witir di akhir malam. Jadi nak buat betul nak. Siapa nak solat witir lepas Isyak boleh. Siapa nak solat witir pukul 1, pukul 2 boleh. Siapa nak solat witir sebelum fajar pun boleh. Tetapi akhir waktu witir ialah sebelum fajar. Sebelum fajar itu waktu yang paling akhir. No? Allahu Akbar. Dan kita mungkin tak mampu nak baca Quran sebelum fajar. Tapi alhamdulillah kita dah buat dah pagi-pagi kita baca Quran selepas fajar. Allah kata apa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Tok Khotib kita pinjam Tok Khotib baru ni mari jemaah baru ni dia duduk tekan hak tu, tak silap saya duduk tengok balik ulangan tu, dia duduk tekan hak tu lah, baca Quran waktu pagi. Pasal apa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kerana bacaan Al-Quran pada waktu pagi itu disaksi oleh para malaikat. Malaikat ada tapi kita tak nampak. No? Allahu Akbar. Kemudian setelah Allah Subhanahu ni kita pagi ni kita dapat itu betul apa? Dapat yang pertama pada Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, doa tu. Kemudian kita dapat pada 5 ciri seseorang itu nak jadi orang bertakwa. Pada orang yang bersabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang rajin infak, dan orang yang selalu memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu sahur. Itu di antara yang maksud yang Nabi sebut. Tasahharu fa inna fi sahuril barakah. Bersahurlah kamu kerana waktu sahur itu ada keberkatan. Makna waktu tu pasal apa jadi berkat? Pasal waktu tu Allah Taala waktu tu waktu tenang. Tak ada bergaduh apa. Kalau waktu lohak tu kita nak minta doa ni macam masjid ni, satgi kau nu singgah, satgi kau ni singgah, satgi baby nu teriak, satgi baby ni teriak, satgi orang tua nu teriak, satgi jadi kacau. Waktu sahur tu tak ada siapa yang kacau kita. No? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan lagi tentang keesaannya. Allah kata, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Taala sendiri mempersaksikan bahawa tidak ada ilah selain daripada Dia. Jadi kita pun kena saksi macam tu juga. Jadi Allah sendiri yang saksi, kata Dia sahaja Tuhan yang memerintah alam ini, tak ada orang lain. Jadi kita pun kena bersaksi. Macam tu juga dengan malaikat. Malaikat pun saksi lagu tu juga. Sebab itulah persaksian syahadah seseorang itu nak memisahkan dia dengan Islam dengan kafir pada syahadatu an la ilaha illallah. Kita pun kena ulang tajdid syahadah. No? Sebab tu saya kata orang tak semayang ni paman dia habis. Sebab apa? Dalam semayang tu ada apa orangnya? Syahadah. Dalam semayang kita tu ada syahadah. Dalam semayang kita tu ada doa. Kalau kawan tu tak semayang, memanglah serabut hati dia. Memang sabut. Memang sabut. No. Wa ulul ilmi. Dan orang-orang yang memiliki ilmu. Qaiman bil qis. Yang menegakkan keadilan. Orang-orang yang berilmu, mereka menegakkan keadilan. Apa makna dia? Maknanya mereka hanya menyatakan perkara yang benar. Orang yang berilmu, dia tak boleh kecoh. Dia mesti habaq benda-benda yang benar. Benda-benda yang benar tu mari daripada mana, paman? Mari daripada 2. Sama ada Quran ataupun sunnah Nabi SAW yang dipastikan kesahihannya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah selain daripada Dia, iaitulah Allah, ilah Tuhan yang maha perkasa lagi maha hakim, bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita rasa keyakinan bertambah dalam keadaan kita Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang hanya diterima oleh Allah ialah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan
falan yuqbala minhu. Siapa yang cari lain daripada Islam sebagai agama, maka Allah tak terima. Dalam ayat ni Allah kata agama di sisi Allah hanyalah Islam. Okey. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, dan tidak berselisih, tidak berkelahi, tidak orang kata apa, berperanglah di kalangan ahlul kitab, yakni orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tak berpecah kecuali lah setelah datang kepada mereka kebenaran. Kebenaran apa? Bahawasanya nabi akhir zaman itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Quraisy. Dan ayat ini juga tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, di kalangan ulama tafsir menegaskan bahawa punca berlaku perpecahan di kalangan umat Islam ialah apa? Apabila datang kebenaran. Apabila dah datang kebenaran, kerana sifat kedengkian yang ada dalam hati itu menyebabkan ada orang tak boleh terima kebenaran, dia berpecah. Dia berpisah. Dia tak mau. Kalau orang tu betul-betul benar iman dia kepada Allah Ta'ala, yang mana datang daripada Allah, dia kena ambil. Dia kena beriman, dia kena percaya, dia kena yakin, dia kena beramal dengannya. Kalau tidak, maknanya dia ada dalam dia apa? Al-baghyu. Ada kedengkian. Ada hasad dalam diri dia menyebabkan dia terima. Jadilah panggil macam panggil orang Yahudi dan Nasrani. Dia duk anggap kata yang nak akan jadi nabi itu kepada dari kalangan bangsa dia. Tu rupa-rupanya dak. Allah Ta'ala dah angkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab yang bukan daripada bangsa mereka. Jadi ada dalam diri mereka tu al-baghi wal hasad. Ada kedengkian dalam diri mereka menyebabkan mereka tidak beriman. Akhir sekali apa Nabi SAW buat apa? Nabi SAW minta supaya Sa'ad menjatuhkan hukuman kepada mereka orang Yahudi ni. Akhir sekali Sa'ad kata apa? Mereka dibunuh. Korek parik dibunuh. Itu puak-puak Nasara, puak-puak Yahudi, Bani Nadir. Kena hukum semua. Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala buat penamat. Allah kata apa? Wa may yakfur bi ayatillah. Siapa-siapa yang bantah ayat-ayat Allah, siapa-siapa yang lawan ayat-ayat Allah, siapa-siapa yang tak boleh terima ayat-ayat Allah, ketahuilah fa innallaha sari'ul hisab, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala sangat pantas perkiraannya. Kita tak boleh nak sembunyi. Allah Ta'ala tahu semua isi dalam dan luar kita. Jadi oleh kerana itu, wahai muslimin dan muslimat, termasuklah diri saya, marilah kita menginsafi, sedar bahawa sesungguhnya urusan kita semuanya ada di tangan Allah. Jadi maka sebab itulah Nabi SAW kata, ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana pun kamu berada. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa insaf dan takut kepada Allah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.